Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dapat kita sama-sama hadir pada kelas core curriculum ataupun perjumpaan core curriculum kita pada hari ini. Okey, curriculum kita pada hari ini adalah sukan dan permainan. Jadi kita akan membahaskan sedikit mengenai tajuk sukan rugby. Okey, ramai tahu rugby itu sukan, tetapi kita tak tahu serba ataupun kita tak tahu macam mana rugby itu di negara kita. Jadi kita akan membahaskan serba sedikit tentang apa yang dimaksudkan dengan rugby, sukan rugby. Kita dah duduk, umur kita dah tua. Contohlah kamu dah 17 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Tapi apa itu sukan rugby tak tahu. Jadi kat sini kita akan membahaskan serba sedikit tentang apa itu rugby. Okey, rugby di negara kita, sejarah rugby di negara kita. Okey, yang kita tahu tentang rugby ni menurut daripada buku Ang Peng Kong, dalam buku beliau iaitu Rugby ini Malaysian chapter, menyatakan bahawa sukan rugby telah dimainkan di tanah Melayu selepas Perang Dunia Pertama, iaitu sekitar tahun 1892 atau mungkin lebih awal daripada itu, sebab kita kan kita didajah oleh British. Jadi British bawa sukan itu kepada kita lah, dan dimainkan di Malaysia. Sukan ini diperkenalkan oleh pentadbir British yang memerintah tanah jajahannya. Mengikut sejarah, sukan ini pada awalnya bermula di Negeri Sembilan. Beberapa orang pemain termasuk pegawai Eropah telah menjalani latihan di padang stesen Seremban. Kemudian tertubuhlah kelab rugby pertama di negara ini. Seramai 50 orang ahli telah mendaftarkan diri. Dari Sembilan, rugby berkembang ke Negeri Selangor, Perak, Pulau Pinang, Singapura, dan kelab rugby pula ditubuhkan seperti Edwardians di Taiping, lepas tu Bench Ropers di Perak, dan Penang Asians, dan kelab di Raja Johor. Ini adalah contoh-contoh kelab yang ada pada zaman tersebutlah, sehinggalah 1920-an Persatuan Rugby ditubuhkan, iaitu Persatuan Rugby Malaysia ditubuhkan bagi mengelola kejohanan tempatan, iaitu Piala HMS Minyak Malaya, lepas tu kejohanan zon North versus South ni dekat Malaysia lah, bermula pada tahun 1928. Lepas tu pada 1934 perlawanan rugby di antara negeri pertama, iaitu pialanya Piala All Blues, All Blues. Lepas tu Perak muncul juara pada waktu tersebut. Jadi tertubuhlah bila terus diadakan sampailah tertubuh, iaitu Persatuan Rugby KRM, Persatuan Rugby Kesatuan Rugby Malaysia KRM ditubuhkan. Lepas tu pertandingan di antara negeri-negeri samalah macam bola sepak, sama macam sukan rugby ni pun sama. Maksudnya dekat Malaysia ni ada struktur yang cantik lah untuk perkembangan rugby di Malaysia. Lepas tu pada peringkat awal, kebanyakan pemain rugby terdiri daripada rakyat British lah. Sebab memang sukan ni memang disukai oleh pentadbir British, pentadbir British, yang mana sukan ni kan kasar kan. Jadi benda ni menjadi sukan pilihan mereka, sesuai dengan badan mereka, sesuai dengan keganasan yang mereka nak tu jadi dia gunakan lah pada permainan. Jadi rakyat British yang bertugas di tanah Melayu sebagai pentadbir kerajaan peladang ni macam contoh estate baca estate yang dikawal oleh British, pengawal keselamatan dan sebagainya. Maka juga orang-orang lain lah, pekerja-pekerjanya main
rugby tersebut. Jadi rugby ni bukan sukan yang barulah dekat kita ni, sukan yang lama. Ironinya, kebanyakan daripada penggiat sukan rugby tempatan ketika itu menganggap corak pemain rugby agak kasar, ganas dan berbahaya. Lepas tu tak sesuai dengan hidup mereka lah. Memang betul pun. Memang kurang bagus lah, sebab boleh menyebabkan sakit lah. Okey. Kemasukan askar-askar Fiji selepas Perang Dunia Kedua menjadi sukan rugby ni semakin marak di tanah air, yang mana kita bawa pemain-pemain daripada Fiji. Jadi bila dia bawa pemain Fiji yang badan besar, ada skill, lepas tu kuat, jadi mereka pemain sukan rugby ni dianggap satu benda yang best lah. Kalau kamu baca kat sini, kemasukan askar-askar Fiji selepas Perang Dunia menjadikan sukan rugby lebih marak di tanah air, terutamanya apabila ada pemain-pemain Fiji mempersembahkan skill dan seni dan skill permainan yang tinggi dan menarik serta tampak lebih mantap berbanding rakyat British sendiri. Dari semasa ke semasa, permainan ini nampak mendapat sambutan yang agak luar biasa, sehingga pada suatu ketika sukan rugby dianggap sebagai sukan nombor 1 di negara ini. Dululah, pada zaman dahulu. Tapi sekarang ni bola sepak lah. Tu memang sukan yang paling banyak. Okey, sukan rugby di Malaysia, rugby di sekolah menengah di Malaysia, selepas mereka, tradisi sukan rugby diteruskan oleh kebanyakan rakyat British yang terus menetap di sini. Sekolah-sekolah premier menjadikan sukan rugby sebagai sukan nombor 1, terutamanya contohnya Kolej Melayu Kuala Kangsar, lagi King Edwards di Perak, Maktab Sultan Abu Bakar di Johor Bahru, lepas tu Maktab Sultan Ismail bin Kota Bahru, Kolej Sultan Abdul Hamid. Ni pun sekolah-sekolah elit yang lama, mereka meneruskan permainan rugby ni. Okey, sedikit pengetahuan kita tentang peraturan dan undang-undang permainan dalam sukan rugby. Okey, sebelum perlawanan, peraturan yang pertama, padang permainan adalah kawasan dikelilingi oleh garisan sentuh. Mesti ada gol, ada tempat tiang golnya, lepas tu ada garisan. Lepas tu peraturan 2, bola. Di bola dia yang digunakan adalah kulit atau sintetik bersaiz 5. Bersaiz 5 dan bersaiz 3. Ni tengok pada saiz seseorang tu lah, seseorang ataupun tahap yang dia main. Contoh macam SM, contoh kat sini SM, saiz dewasa saiznya 5. Tapi kalau SR, yang kecil lah, SR ni saiznya 3. Jadi untuk orang besar mainnya saiznya 5, tapi kalau budak kecil ataupun sekolah rendah, dia main saiz 3 lah. Okey, peraturan bilangan pemain, sesebuah pasukan mengandungi 12 orang pemain, tetapi hanya 7 pemain sahaja yang dibenarkan bermain berada di dalam padang pada suatu masa. Bagi SR lah, permainan tidak boleh dimulakan jika terdapat kurang daripada 5 orang pemain. Ni kalau bagi SR lah. SR ni maksudnya bagi sekolah rendah lah, sekolah rendah, sekolah-sekolah boleh main. Sebenarnya kalau nak main betul-betul memang banyak lah. Yang saya tahu 15 orang. 15 orang. Tapi tapi kita main, dia ada 7 sebelah. Tapi kat sini dia tulis kat situ bilangan pemain ada 12 pemain, tetapi hanya 7 orang saja yang dibenarkan bermain. Yang lain ni yang lain boleh jadi bangku simpanan lah. Okey, lepas tu peraturan 4. Okey, pegawai perlawanan. Setiap perlawanan di bawah kawalan pegawai perlawanan terdiri daripada seorang pengadil dan 2 orang penolong pengadil. Pengadil mestilah bertauliah. Pengadil mestilah merupakan individu yang menentukan masa perlawanan tamat. Jika ia meragui masa, beliau boleh kepada pembantu pengadil. Keputusan pengadil adalah pentamat. Ini biasalah. Okey.
Jadi cara-cara untuk bermain, ciri-ciri untuk bermain dia banyak cara lah untuk kita main kat sini. Contoh mulakan perlawanan dengan mula drop kick. Ni banyak benda lah. Yang kita boleh lihat daripada tu boleh bacalah satu-satu ni berkaitan tentang cara main bola rugby ni macam mana. Ni ada advantages, ada peraturan-peraturan yang lain. Lepas tu peraturan di dalam padang. Tak boleh nak bergaduh. Jangan nak bergaduh pula. Banyak peraturan-peraturan yang kita boleh lihat daripada sukan rugby ni. Ni contoh sukan rugby. Ni dia tengah maul. Maksudnya tengah rebut ke, tengah berebut bola lah. Tengah berebut bola. Lepas tu tengok cara nak tangkap bola dia, fair catch atau mark. Banyak ni. Maksudnya kat sini ni cara dia tangkap lah. Cara nak tangkap. Ni tadi apa? Kalau gambar dia jumpa gambar macam ni, ni gambar dia maul. Ni kalau ni fair catch atau mark. Jadi banyak benda. Pasukan yang pasukan yang bukan penyebab bola. Ni scrum. Contoh ni scrum. Ni pun dia sukan ni adalah pasukan yang kasar, agak kasar. Jadi kita kena bersedia lah dari sudut mental. Tengok ni dia punya pasukan rugby punya padang. Ni kalau ada yang bawa bola lepas tu kawasan ni, dikira gol. Ni sama juga. Kalau lepas je kawasan ni, dikira gol. Ni dia punya garis-garis dia. Ni garis-garis dia. Garisan 5, garisan 15, garisan 5, tengah 5, 15, 5, gol. Kawasan gol. Mesti ada kawasan gol. Itu pasal kalau kita lihat macam mana rugby main, dia bila lepas dia akan gol. Lepas daripada ni lepas tu nanti dia akan dapat sepak dekat sepak penalti, masuk kat dalam ni. Itulah cerita sikit tentang rugby jersey rugby. Jersey rugby ni biasanya kita lihatlah tentang pakaian rugby ni macam mana. Pasukan mestilah memakai jersey yang sama dan mempunyai nombor yang jelas. Ni biasa yang kita tahulah. Pemain boleh memakai jersey jenis ugly dengan syarat pasukan lawan memakai jenis warna yang sama. Jenis jersey Silvis dibenarkan, tetapi bukan jenis singlet. Ni cerita pasal baju rugby lah. Baju rugby. Dapat lihat tentang baju rugby ni macam mana. Untuk pasukan rugby dekat Malaysia ni, kita ada pasukan rugby yang kita banggakan lah, iaitu pasukan rugby kebangsaan Malaysia. Lambang dia kat sini macam ni. Lambang dia. Tengok lambang dia. Lambangnya bunga raya. Yang mana mewakili Malaysia dalam perlawanan rugby antarabangsa. Malaysia masih belum membuat penampilan pertama mereka di dalam Piala Dunia Rugby. Memanglah sebab nak lawan dengan orang-orang lebih besar memang sukar sikit lah. Tetapi sudah cuba melayakan diri pada Piala Dunia Rugby Afrika Selatan pada 1995. Rekod dia memang tak pernah layak lah. Tapi kita memang antara rugby yang disegani di Asia Tenggara. Asia Tenggara kita memang disegani lah. Ni cerita pasal rugby kita. Rugby Malaysia lah. Rugby Malaysia. Kalau kita nak cerita pasal rugby Malaysia ni, banyak juga. Banyak kita boleh lihat tentang rugby Malaysia lah. Walaupun kita ada kalah, juga ada menang. Tengok kat sini. Kat sini perlawanan antarabangsa kita. Kalahan terbesar pun ada. Kat cerita pasal rugby Malaysia. Memanglah rugby ni memang perlukan stamina. Tapi kalau kita nak tahu tentang rugby ni juga, rugby ni pun ada kelab yang paling kita terkenal. Orang panggil All Blacks. Ni All Blacks. Ni gambar dia, All Blacks. Boleh kalau tak nampak ni saya besarkan je. Ni All Blacks. All Blacks ni memang terkenal.
dengan tarian haka. Tarian haka. Mereka ni memang dah menang banyak kali. Tak payah ceritalah banyak kali macam mana. Memang antara yang paling disegani. Bukan di Malaysia tapi di dunia. Di dunia. Mereka ni pernah menang juara dunia. All Blacks. Tengok ni. Ni tarian haka, The Haka. The Haka. Ni dia ada sebelum lawan ni dia akan menari haka dia. Ni cerita pasal rugby lah. Suka rugby. Bila dia menari ni dia rasa macam warrior lah. Jadi macam pahlawan. Jadi macam pahlawan. Nah cerita pasal haka ni. Boleh tengok dekat YouTube cerita pasal haka ni macam mana. Memang menarik mereka kalau kita tengok gentar takut. Ni cerita pasal rugby. Okey, ni rugby di dunia lah. Ni dunia punya perspektif. Tengok pada ranking nombor 1 All Black tu power kan. Tapi ikut pada ranking dunia yang paling power setakat ni adalah South Africa. Nombor 2 bawalah New Zealand. Ni ada panggilan-panggilan dia. Kalau dekat dekat Afrika, South Africa ni dipanggil Springboks. Tak tahulah sebab apa Springboks. Kalau New Zealand dia panggil All Blacks. Kalau England dia panggil The Rose. Kalau Ireland apa ustaz tak ingat lah. Tapi memang dia ada panggilan-panggilan dia. Okey. Japan. Setakat ni yang ada wakil Asia Japan lah. Japan boleh tahan ranking ke 10. Nombor 1 South Africa, nombor 2 New Zealand, nombor 3 England, nombor 4 Ireland, nombor 5 France, nombor 6 Wallabies. Wallabies ni Australia. Wallabies ni Australia. Ni nama dia Wallabies. Okey. Nombor 7 Argentina, nombor 8 Scotland, nombor 9 Wales, nombor 10 Japan. Ni kita pasal rugby lah. Tengok sampailah habis. Banyak jugalah. Tapi ada juga negara-negara yang kita jarang dengar. Contoh Tonga, Samoa, Fiji. Maksudnya mereka ni adalah negara-negara kecil tapi mereka ni badan besar. Inilah cerita pasal rugby. Okey, itu sahaja pembelajaran kita tentang sukan rugby. Saya harapkan kamu boleh faham tentang sukan rugby dengan baik dan insya-Allah boleh memahami sukan rugby ni dengan sebaik mungkin lah. Sebab sukan rugby ni adalah sukan rugby yang sangat memerlukan pemerhatian, kecepatan kita. Okey, tak boleh nak main-main kat dalam tu. Sebab kalau silap kita leka mungkin kena rempuh dengan orang lain. Bila kena rempuh boleh patah-patah. Contoh kalau kita tak bersedia habis. Teknik pun nak kena betul, tak boleh rempuh orang suka-suka hati. Jadi nak cerita pasal rugby ni adalah rugby sukan yang mana perlukan kepekaan kita, kepekaan yang tinggi kepada kita supaya kita dapat mainkan dengan baik dan selamat. Okey, itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan boleh mengetahui sedikit tentang sukan rugby. Okey, itu sahaja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.